Sejarah sebagai catatan atau rekod peristiwa masa lalu yang merupakan ilmu pengetahuan yang mencoba melihat kembali masa lampau. Pengkajian sejarah juga memperoleh ciri khusus dengan istilah historiografi yang menjadikannya unik dalam ilmu pengetahuan. Di Malaysia, penulisan sejarah bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400 Masehi. Zaman klasik dan zaman penjajahan British di Tanah Melayu merupakan satu perkara yang boleh dikaji dalam penulisan pensejarahan. Tema pensejarahan Melayu tradisional lebih tertutup dan eksklusif yang mengisahkan kepada golongan pemerintah semata-mata. Contohnya dalam karya Tufat Al-Nafis yang menceritakan salah-salah keturunan raja-raja Melayu, Bugis, Siak, dan Johor. Hikayat Johor yang menceritakan asal-usul kerajaan, Samudra Pasai dan kedatangan Islam. Manakala karya Sulalatus Salatin pula menceritakan keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Dan karya Hikayat Siak banyak menceritakan kisah raja-raja Siak. Ciri pensejarahan Melayu yang pertama adalah tiada perbezaan di antara tajuk yang digunakan sama ada sejarah atau hikayat. Ini merupakan ciri utama dalam pensejarahan Melayu, di mana penggunaan istilah hikayat dalam teks klasik sejarah Melayu ini telah timbul banyak persoalan daripada pengkaji Barat, di mana mereka menyatakan bahawa penggunaan istilah ini membuatkan teks klasik Melayu tidak mempunyai nilai sejarahnya. Menurut pengkaji Barat juga, penggunaan istilah sejarah atau hikayat ini mengandungi sebahagian penulisan yang tidak menjurus kepada fakta sejarah. Oleh itu, pengkaji Barat lebih suka menggunakan istilah annals dan chronicles kerana istilah ini membawa maksud fakta sejarah yang sebenar. Ciri pensejarahan Melayu yang seterusnya adalah terdapat kisah asal-usul dan keturunan raja. Ini merupakan ciri penting dalam teks hikayat Raja Pasai di mana jurai keturunan raja-raja yang memerintah Pasai telah direkodkan dengan lengkap. Pengkaji Barat seperti Hill dan Russell Jones telah percaya membuat susun galur keturunan raja-raja Pasai dengan lengkap, di mana dalam hikayat Raja Pasai nama pemerintah dapat direkodkan dengan lengkap dan terdapat juga nama ahli keluarga mereka, termasuklah anak dan istri mereka serta para pembesar yang telah memainkan peranan penting dalam pemerintahan Pasai. Pensejarahan Melayu tradisional dapat dilihat dalam beberapa sumber dan bentuk. Pensejarahan Melayu tradisional yang pertama ialah pensejarahan kesusastraan yang dapat dilihat dalam karya Misa Melayu yang dikarang oleh Raja Chulan dan dalam hikayat Merong Mahawangsa. Pensejarahan Melayu juga dapat dilihat dalam pensejarahan negeri. Antara karya pensejarahan negeri yang terkenal adalah Hikayat Pahang dan Hikayat Sarawak yang banyak menceritakan perihal negeri mereka. Pensejarahan Melayu tradisional turut dapat dilihat dalam bentuk puisi, syair, dan prosa. Pensejarahan ini banyak digunakan dalam peristiwa yang berlaku pada saat itu. Contohnya yang terdapat dalam bahagian 2 Misa Melayu, syair Singapura Terbakar dan prosa dalam karya Hikayat Abdullah. Pensejarahan keagamaan dapat dilihat dalam bentuk karya Hikayat Merong Mahawangsa. Contohnya peristiwa Syekh Abdullah Al-Yamani yang belajar ilmu agama di Baghdad. Bagi pensejarahan sosiopolitik dan ekonomi tradisional pula, pensejarahan ini banyak menceritakan perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan. Contohnya dalam karya Abdullah Munshi ke Kelantan, di mana ada menceritakan aktiviti ekonomi banyak dilakukan oleh golongan wanita. Pensejarahan Melayu tradisional turut dapat dilihat dalam pensejarahan budaya dan tamadun. Pensejarahan ini banyak diceritakan dalam karya Sulalatus Salatin dan karya Tufat Al-Nafis. Pensejarahan Melayu terakhir ialah dapat dilihat dalam pensejarahan akhbar dan majalah. Antara akhbar Melayu yang terawal ialah Al-Iman yang telah wujud pada 1906 hingga 1908. Tema yang digunakan dalam penulisan Melayu yang pertama adalah tema nasionalisme. Tema ini muncul lewat zaman kolonial apabila masyarakat Melayu mulai sadar tentang hak mereka dan apa yang pihak Inggris lakukan di tanah Melayu selama ini.
Antara penulis yang menyemarakan semangat tersebut dalam bangsa Melayu ialah karya Abdullah Abbas Nation, iaitu Sejarah Melayu Raya. Di dalam karya beliau ini, yang menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka, perluasan pengaruh asing di dalam kerajaan Johor Riau, dan turut menceritakan peristiwa di luar tanah Melayu seperti Filipina dan Indonesia. Selain itu, pandangan pihak Inggris terhadap pensejarahan Melayu merupakan salah satu tema yang boleh dikaji. Penulis Stanford Raffles bertajuk On the Malay Nation with a Translation of its Maritime Institution membahaskan kajian mengenai Undang-Undang Laut Melaka. Ketika beliau tiba di tanah Melayu, Raffles berupaya mengumpulkan manuskrip-manuskrip Melayu yang digunakan sebagai sumber kajian terkait kewujudan Undang-Undang Kesultanan Melayu. Beberapa manuskrip yang berhasil dikumpulkan termasuklah Undang-Undang Negeri Kedah dan Undang-Undang Laut Melaka. Ciri pertama penulisan pensejarahan zaman penjajahan British adalah penulisan yang lebih mengetengahkan aspek kesahihan fakta berbanding mitos atau dongeng. Ini berarti penulisan sejarah pada waktu ini lebih mengutamakan fakta yang boleh dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seterusnya, terdapat unsur berat sebelah dalam penulisan sejarawan Barat. Penulisan yang dihasilkan mereka amat ketara mengagung-agungkan bangsa mereka sendiri dan mengucilkan bangsa Melayu yang mereka jajah. Contohnya, karya British Malaya oleh Frank Swettenham telah mengklasifikasikan orang Melayu sebagai bangsa yang tidak mempunyai fungsi yang penting berbanding bangsa yang lain. Selanjutnya adalah unsur propaganda semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Melalui akhbar dan majalah seperti Malay Simpo, Semangat Asia, Suara Timur, dan Fajar Asia yang memperlihatkan nilai-nilai Jepun adalah bagi mendapatkan kerjasama dari penduduk. Seterusnya bercirikan nasionalisme. Contohnya melalui sajak Zulkifli Muhammad bertajuk Penderitaan Kita, Medan Masyarakat, yang telah ditulis pada Mac 1947, yang mengajak masyarakatnya membela Nusa karena tanah Melayu ketika itu di zaman penjajahan Inggris. Penggunaan akhbar dan majalah juga banyak diterbitkan, antaranya adalah seperti Al-Imam, Saudara, Majlis, dan Warta Malaya. Walau bagaimanapun, terdapat juga ciri yang sama semasa zaman tradisional, yaitu pengakalan unsur kesusastraan. Ini dapat dilihat melalui penelusuran karya seperti Sulatus Salatin, melewati Hikayat Abdullah, dan Tuhfat Al-Nafis, hinggalah Hikayat Johor, dan seterusnya Tawarik Johor yang memang jelas terdapat ciri persamaan khasnya ciri kesusastraan. Sumber pensejarahan yang ada dapat dilihat melalui pihak pentadbir British, misalnya Frank Swettenham. Penulisan beliau banyak bersifat autobiografi dengan menggunakan teknik lisan, seperti rekod fakta atau laporan dalam bentuk jurnal, yaitu Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society. Penulisan dalam bentuk cerita pendek pula ada dimuatkan dalam Malay Sketches dan The Real Malay. British Malaya pula telah menjadi salah satu penulisan yang berautoriti pada tempo itu. Kamus Vocabulary of English and Malay Language juga telah diterbitkan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman beliau sendiri sepanjang bergaul dengan orang Melayu. Seterusnya adalah karya yang dihasilkan oleh penulis tempatan, yaitu Muhammad Ibrahim Munshi, yaitu Kisah Pelayaran Ibrahim Munshi yang telah dicetak buat kali pertama pada tahun 1919 dalam tulisan Jawi yang mengandungi 5 kisah pelayaran. Dengan menggunakan sumber lisan yang mengandungi catatan dan analisis peristiwa semasa, beliau telah mencatat peristiwa seperti Carangah Ibrahim mendapatkan kawasan Larut, serta corak kehidupan masyarakat Melayu yang masih hidup dalam serba kekurangan pada pertengahan abad ke-19. Selain Ibrahim Munshi, terdapat juga Sejarah Melayu Raya oleh Abdullah Abbas Nasution yang mengandungi 3 bahagian, yaitu Sejarah Tanah Melayu, Filipina, dan Kepulauan Indonesia. Antara sumber primer yang digunakan adalah seperti petikan ucapan, dokumen perjanjian, dan catatan perjanjian, manakala sumber sekunder pula adalah seperti mestika dan kitab-kitab lama. Penulisan persejarahan merupakan satu medium yang dapat mengemukakan idea, pemikiran, pandangan, atau pendapat kepada khalayak pembaca. Persejarahan tradisional dan persejarahan moden sememangnya berbeza mengikut peredaran zaman. Oleh itu dapat disimpulkan sejarah adalah satu perkara yang mendorong berlakunya kemajuan karena sejarah merupakan sumber iktibar yang berpotensi dan memberi kesadaran kepada masyarakat.